Mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan istiadat pembukaan rasmi yang berlangsung dengan penuh tradisi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke istiadat tersebut. Kita bersama Syafil Bakrin Haji Suhaili untuk laporan khas bagi sidang Majlis Mesyuarat Negara. Terima kasih Razik dan Rafiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara bermula hari ini dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan pemegang dasar kerajaan dikendaki telus dan berani. Ini kerana tegas baginda banyak perkara sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan khususnya berkaitan dengan pembangunan modal insan, ekonomi dan usaha mengukuhkan kedayantahanan fiskal negara yang memerlukan komitmen seluruh lapisan terutama sekali pemegang dasar kerajaan. Bertitah pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permasyuratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara, Kebawah Duli Yang Maha Mulia melahirkan harapan agar anak-anak tempatan tidak mensia-siakan peluang-peluang pekerjaan yang disediakan di bawah Economic Blueprint dengan memilih pekerjaan kerana mindset seumpama itu tidak menguntungkan. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan penularan wabak coronavirus memberi impak besar kepada sosioekonomi dunia, tidak terkecuali juga negara Brunei Darussalam. Namun alhamdulillah berkat usaha bersepadu semua pihak dan doa yang terus-menerus dirafakkan, maka negara kita telah berjaya membendung wabak berkenaan. Tahniah hangat daripada Beta kepada semua petugas, barisan hadapan dan bahkan seluruh lapisan masyarakat yang sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan Beta. Semoga keadaan ini akan berkekalan. Seperti yang lazim, banyak perkara sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan Beta, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan modal insan, ekonomi dan usaha mengukuhkan kedayantahanan fiskal negara. Semua ini memerlukan komitmen seluruh lapisan, terutama sekali pemegang dasar kerajaan. Pemegang dasar dikehendaki telus dan berani. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menegaskan supaya dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negara, perbincangan tidak dilimin untuk menyekan pandangan atau pendapat-pendapat daripada para ahli. Kerana sesungguhnya peluang di sini tidak banyak, cuma sekali dalam setahun. Oleh itu, wajarlah bagi para ahli berbincang dengan rancak tetapi sehat. Beta sentiasa mengikuti perkembangan ahli-ahli yang berhormat dalam mengadakan sesi muzakarah bersama dengan kementerian bagi menyampaikan isu-isu
yang dibangkitkan oleh anak-anak buah mukim dan kampung masing-masing serta peniaga-peniaga tempatan. Sisi muzakarah ini elok diteruskan dari masa ke semasa tanpa menunggu musim permesyuaratan Majlis Mesyuarat Negara tiba. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menekankan tiada halangan untuk membincangkan isu-isu penting tanpa perlu mengambil sebarang rumusan. Tetapi yang penting tegas baginda percambahan fikiran mengenainya. Banyak isu penting yang boleh dimuzakarahkan, seperti mengenai fiskal kerajaan yang menurun disebabkan oleh ketidaktentuan harga minyak global. Apakah yang sudah terjadi kepada hasil pendapatan negara? Jika terdapat sebarang unsur negatif, bagaimanakah cara menanganinya? Demikian juga isu lain seperti skim tabung amanah pekerja TAP yang masih saja menjadi persoalan umum. Sama ada ia dapat menjamin ahli-ahlinya menghadapi hari-hari persaraan, termasuk untuk turut menyara keluarga yang masih jadi tanggungan. Ini semua tiada halangan untuk dibincangkan, semata-mata pada peringkat perbincangan tanpa perlu mengambil sebarang rumusan atau keputusan. Tetapi yang penting, kita mahu melihat dahulu percambahan fikiran mengenainya, terutama daripada ahli-ahli yang dilantik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengambil maklum hampir separuh daripada peruntukan belanjawan yang disediakan pada setiap tahun adalah untuk gaji kaki tangan dan selebihnya perbelanjaan berulang-ulang. Namun beberapa projek di bawah Fiscal Consolidation Program yang diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi sejak tahun keuangan 2018-2019 telah mula menampakkan hasil. Mengenai isu pengangguran, kerajaan Beta melalui Manpower Planning and Employment Council MPEC telah berjaya menurunkan kadar pengangguran. InsyaAllah dengan pelaksanaan beberapa inisiatif di bawah Economic Blueprint, negara akan dapat menjana peluang-peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan. Cuma diharapkan peluang-peluang yang disediakan itu janganlah disia-siakan dengan memilih pekerjaan, kerana mindset seumpama ini tidak menguntungkan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah tema mesyuarat-mesyuarat di peringkat ASEAN bagi tahun ini membawa makna yang luas sama ada bagi ASEAN maupun kepada negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2021 ini, negara Brunei Darussalam akan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat di peringkat ASEAN dengan tema We Care, We Prepare, We Prosper. Tema ini membawa makna yang luas, sama ada di peringkat ASEAN maupun kepada negara Brunei Darussalam sendiri. Beta akan mengakhiri titah ini dengan doa. Semoga permasyaratan kali ini akan dapat berjalan lancar dan mampu untuk mencetuskan perbahasan dua hala yang bernas bagi melaksanakan projek-projek di bawah peruntukan tahun kewangan 2021-2022.
Istiadan pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di bangunan Dewan Majlis di Jalan Dewan Majlis. Pelbagai isu kepentingan negara dan rakyat dijangka dibincangkan sepanjang permesyuaratan tersebut berlangsung. Ikuti laporannya bersama Husin Ismail. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli rasmi kerana jawatan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Tahun ini persidangan memasuki usia 17 tahun sejak ianya ditubuhkan semula pada tahun 2004. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara adalah suatu yang amat signifikan tentang betapa pentingnya suara dan hasrat rakyat dalam sama-sama memikir dan menentukan halat tuju negara demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat di Dewan Persidangan Dewan Majlis dengan diiringi oleh perarakan masuk cokmar Majlis Mesyuarat Negara. Pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang terdiri daripada menteri-menteri kabinet, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan dan wakil dari 4 daerah melambangkan penyatuan dan kesatuan bangsa Brunei. Kewujudan dan pelantikan ahli-ahli yang berhormat dalam pemerintahan sistem beraja di negara ini membuktikan kepada dunia bahawa negara juga mengamalkan sistem demokrasi yang bercalakan nilai-nilai kebrunaian melalui muzakarah dan mesyuarah bersandarkan konsep Melayu Islam Beraja MIB. Allahumma ja'al sultanatahu negara Brunei Darussalam. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Majlis Mesyuarat Negara musim ke-17 ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara ke-17 akan membincangkan dan meluluskan Orang Undang-Undang 2021 Perbekalan 2021-2022 yang akan melalui 3 peringkat sebelum dapat diluluskan sepenuhnya dan seterusnya diwartakan untuk dapat digunapakai bermula 1 April 2021. Penduduk dunia semakin berhadapan dengan cabaran-cabaran baharu termasuk ancaman ketika ini dari pandemik COVID-19.
Tetapi semua itu tidak melemahkan semangat dan keazaman negara Brunei Darussalam dalam usahanya yang berterusan ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Bahkan keazaman yang mendalam dan semangat yang berkobar-kobar tersebut telah menampakkan petanda positif ke atas usaha-usaha memperkasa pembangunan negara. Semoga Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi tahun ke-17 akan dapat memainkan peranannya sebagai wadah strategik yang membahaskan perkara-perkara yang mampu menggerak rakyat dan penduduk serta pelbagai pihak di negara bertuah ini bersama-sama berganding bahu mencapai matlamat wawasan tersebut. Husin Ismail melaporkan untuk Berita RTB. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara tahun ini akan membincangkan rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2022 yang akan diguna pakai bermula 1 April 2021. Sidang pagi tadi meneliti dan mengesahkan minit persidangan mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-16 Majlis Mesyuarat Negara yang telah bersidang tahun lalu selama 5 hari bermula 9 Mac sehingga 14 Mac 2020. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaisri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara memainkan peranan sebagai suara rakyat di negara ini dalam membahas dan meneliti polisi serta dasar kerajaan bagi kesejahteraan rakyat negara Brunei Darussalam. Dewan menangguhkan sidangnya pagi tadi dan akan bersidang lagi esok pukul 9.30 pagi. Dalam mematuhi garis pandu keselamatan di dalam situasi pandemik COVID-19, orang ramai boleh menyaksikan dan mendengar persidangan Majlis Mesyuarat Negara dalam jumlah kapasiti yang terhad. Rakaman persidangan harian juga boleh diikuti melalui saluran RTB Perdana pada pukul 9 malam dan selepas siaran News at 10. Sekian sahaja laporan khas untuk malam ini. Kembali bersama Razik dan Rafiza untuk mengikuti berita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang akan menuntut di luar negara mulai tahun ini termasuk pelajar-pelajar yang masih dalam pengajian dan berada di negara Brunei Darussalam disaran untuk mendaftar bagi mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama kami. Istiadat membuka naubat setelah ditutup selama 14 hari atas kembalinya ke rahmatullah Pengiran Hajah Fatimah binti Almarhum, Pengiran Bendahara Pengiran Anak Haji Muhammad Yasin pada 2 Mac yang lalu, diadakan petang tadi di Lapau Bandar Serbegawan. Istiadat dilangsungkan di hadapan majlis yang amat mulia Pengiran Laila Chatria Sebenar Jabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Istiadat bermula dengan majlis bertahlil yang dikepalai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Doa tahlil dan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. وأزل عنا وعنه الشكوك والأوهام
بمنك وكرمك. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, Pihin-Pihin Mantri, Mantri-Mantri Hulu Balang dan Mantri-Mantri Pedalaman. بفضل سبحان ربك رب العزة. Terdapat banyak keistimewaan dan kelebihan sembahyang berjemaah termasuk ganjaran pahala yang lebih besar berbanding sembahyang bersendirian, iaitu pahala yang diperolehi oleh sesiapa yang sembahyang berjemaah adalah sebanyak 27 kali ganda. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas yang disampaikan semasa majlis sambutan Isra' dan Mi'raj bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir yang berhormat Datuk Seri Sedia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Ceramah khas disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi Ahmad Khairani bin Dahri, Pengarah Pengkajian Jawi dan Kitab Turath College University Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis pada tahun ini diselenggarakan oleh Tabung Amanah Pekerja TAP, merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan kementerian berkenaan dihasrat untuk memperingati dan membesarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Juga hadir Datuk Paduka Sri Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, Fiskal, dan Datuk Sri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Pasukan Polis di Raja Brunei sementara itu mengadakan ceramah bersempena memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Majlis diadakan di Surau Sementara Dewan Persidangan Pasukan Polis di Raja Brunei, Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Ceramah bertajuk Imam Kukuh, Akidah Kukuh disampaikan oleh Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awan Damit, Penolong Pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Majlis diselajurkan dengan bacaan doa selamat dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis dikelolakan oleh Badan Agama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei. Sebelas kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal sebanyak 199, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 185. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 58 kes. 733 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri, 14,734 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Sementara itu, 143 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 110,319 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Susulan makluman Kementerian Kesihatan mengenai program vaksinasi kebangsaan COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 6 Mac lalu. Kementerian Pendidikan menyarankan bagi pelajar-pelajar yang akan menuntut di luar negara mulai tahun ini, termasuk pelajar-pelajar yang masih dalam pengajian dan berada di negara Brunei Darussalam, untuk mendaftar bagi mengikuti program tersebut. Bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian di Australia, Malaysia dan United Kingdom dan masih berada di negara Brunei Darussalam, pada masa ini, pendaftaran boleh dibuat melalui ataci-ataci pendidikan masing-masing. Manakala bagi pelajar-pelajar
yang mengikuti pengajian di negara-negara lain, termasuk pelajar-pelajar yang baru, akan memulakan pengajian pada tahun 2021 ini. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan yang tertera. Tarikh akhir bagi pendaftaran adalah pada hari Rabu 31 Mac 2021. Bagi pelajar-pelajar yang berhasrat untuk mendaftar bagi mengikuti program vaksinasi selepas tarikh tutup ini, hendaklah berhubung terus ke Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan atau melalui talian 2380019 atau email scholarship@moi.gov.pn. Prestasi indeks jualan runcit di negara Brunei Darussalam pada suku keempat tahun 2020 meningkat lebih 21%. Butiran lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Vaksin COVID-19 boleh mencegah daripada jangkitan virus COVID-19, berfungsi dengan melatih dan merangsang sistem daya tahan badan, body system immunity untuk mengenali dan melawan virus dan bakteria yang tertentu dengan menghasilkan antibodi. Pengambilan vaksin adalah amat penting. Ianya dapat memperkuatkan sistem daya tahan badan anda serta mengawal dan menghentikan penularan virus dan melindungi masyarakat kita ni. Bersama melindungi negara kita ni. Prestasi indeks jualan runcit IGR di negara Brunei Darussalam pada suku keempat tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 21.3% dengan nilai jualan runcit dianggarkan sebanyak 455.6 juta ringgit. Manakala bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman pula juga meningkat sebanyak 11.5% berbanding pada suku keempat tahun 2019 dengan nilai hasil jualan dianggarkan sebanyak 96.2 juta ringgit. Dalam siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjelaskan peningkatan kesemua aktiviti runcit didorong oleh terutamanya jualan peralatan komputer dan telekomunikasi, diikuti dengan jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai, jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, jualan di gedung serba nikah dan jualan di pasaraya. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman, peningkatan jualan adalah didorong oleh hasil jualan bagi aktiviti penyajian minuman diikuti dengan restoran dan kedai makanan segera. Peningkatan jualan runcit dan dengan perkhidmatan makanan dan minuman adalah selaras dengan kenaikan permintaan domestik bagi barangan dan perkhidmatan tertentu berikutan sekatan keluar negeri. Berbanding dengan suku ketiga 2020, indeks jualan runcit pada suku keempat 2020 telah meningkat sebanyak 11.9%, terutamanya disebabkan oleh peningkatan jualan buku, surat khabar dan alat tulis di kedai khusus dan jualan tekstil, pakaian dan kasut. Manakala bagi indeks perkhidmatan makanan dan minuman pula mencatatkan peningkatan sebanyak 13.9% pada suku keempat 2020 berbanding suku ketiga 2020, terutamanya disebabkan oleh peningkatan hasil jualan bagi kedai makanan segera. Program BIBD Alaf Bank Islam Brunei Darussalam merupakan manifestasi dari keyakinan BIBD dalam pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan objektif Wawasan Brunei 2035 di samping memberi gambaran terhadap dedikasi bank tersebut untuk menjadi rakan kongsi dalam kemajuan negara. Pagi tadi, 52 orang pelajar BIBD Alaf diraikan semasa Majlis Anugerah Bintang BIBD Alaf. Penyampaian anugerah cemerlang akademik bagi pelajar sekolah menengah disempurnakan oleh Dayang Hajah Nurul Akmar binti Haji Muhammad Jaafar, Ketua Pegawai Pemasaran. Sementara anugerah cemerlang akademik bagi pelajar dalam peperiksaan penilaian skala rendah disampaikan oleh Pengiran Sarah binti Pengiran Haji Kamaluddin, Lembaga Pemegang Amanah BIBD Alaf.
Anugerah kepada para pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam GCE peringkat O, A dan Sijil Pelajaran Ugama Brunei bila disampaikan oleh Dayang Hajah Noraini binti Haji Sulaiman, Timbalan Pengarah Pengurusan selaku Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah BIBD Alaf. Sebanyak 46 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan. Kempen bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 itu diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong pagi tadi. Kempen seumpamanya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada agensi-agensi kerajaan dan swasta serta orang ramai di daerah berkenaan. Pusat Pendermaan Darah memerlukan semua jenis darah selain sebagai menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat serta memberi kesedaran kepada orang awam tentang kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Kempen seumpamanya akan dilanjutkan esok 16 Mac ini di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong dan di Perpustakaan Kampung Pandan Kuala Belait pada 22 dan 23 Mac ini. Bermula pada 9 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai kempen-kempen derma darah yang diadakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan atau terus mengunjungi Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Bersama-sama kita lebih baik, lebih kuat, lebih selamat merupakan tema Minggu Kesedaran Keselamatan Pesakit 2021. Minggu Kesedaran Keselamatan Pesakit sedang diadakan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Daerah Temburong sehingga Sabtu 20 Mac ini. Antara objektif acara diadakan ialah menerapkan kesedaran di dalam diri warga kerja Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam untuk mematuhi polisi keselamatan pesakit, memberi pendidikan untuk mempromosikan amalan keselamatan pesakit, menyokong usaha untuk meningkatkan penjagaan yang selamat sepanjang penjagaan kesihatan. Sementara itu, beberapa aktiviti juga akan diadakan, antaranya ceramah, kuis, pameran dan pertandingan poster. Kejohanan Bowling Padang Pers tertutup kali kedua sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-37 tahun melabuhkan tirainya semalam. Kejohanan anjuran Kelab Bowling Padang Wisdom dengan bekerjasama Kelab Bowling Padang Penerbangan di Raja Brunei yang bermula sejak 12 Mac lalu itu menyaksikan 14 buah pasukan bertanding. Perlawanan berlangsung di Pusat Bowling Padang, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Pasangan Nur Hafizah dan Niswan Mujibah dari Kelab Bowling Padang Wisdom menjulang trofi kejuaraan selepas menang mengalahkan pasangan Haji Amli Haji Gafar dan Muhammad Halifi Haji Amli, juga dari Kelab Bowling Padang Wisdom. Tempat ketiga dikongsi bersama oleh pasangan Abdul Rahim Muhammad Taib dan Muhammad Wa'i Ahmad serta gandingan Muhammad Hazmi Haji Idris dan Bahrain Haji Abdul Rahman dari Kelab Bowling Padang Wisdom. Piala dan pingat-pingat disampaikan oleh Haji Johari Awang Aci yang dipertua Kelab Bowling Padang Wisdom Negara Brunei Darussalam.